Halo, hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera murid-murid tahun 3. Saya Cikgu Nik. Untuk matematik tahun 3 hari ini, jika minggu lepas kita telah belajar tentang tambah pecahan, jadi minggu ini kita akan belajar mengenai tolak pecahan. Dan kita akan selesaikan soalan-soalan yang terdapat dalam buku aktiviti pada muka surat 61 dan 62. Baik, mari kita lihat buku teks jilid 1 pada muka surat 93. Cara untuk tolak pecahan adalah sama sahaja dengan tambah pecahan. Yang penting penyebutnya mesti sama. Jika tidak sama, kita perlu samakan dahulu penyebut iaitu bahagian yang bawah sebelum kita boleh menolak pengangka. Maksudnya 3 ini penyebutnya adalah sama. Jadi kita perlu tolak pengangka iaitu bahagian yang atas sahaja. Jadi 2 tolak 1, jawapannya 1. Bahagian bawah pula pengangka tidak perlu ditolak. Kita hanya perlu tulis sahaja sebab ia sama. Jadi 1/3. Jawapannya 1/. Soalan nombor 2, kita perlu tolak 3/8 daripada 7/8. Bermaksud 7/8 tolak 3/8. Lihat, penyebutnya sama. Jadi kita hanya perlu tolak pengangka iaitu nombor yang berada di bahagian atas. 7 tolak 3, jawapannya 4/8. 4/8 ini kita perlu permudahkan atau kita boleh permudahkan. Jadi kita bahagi 4. Bahagi 4 untuk pengangka dan bahagi 4 untuk penyebut. Kenapa kita tidak bahagi 2? Sebab bahagi 2 masih lagi boleh dipermudahkan. Jadi kita pilih sehingga nombor yang tidak boleh dipermudahkan. Jawapan 1/2 tidak boleh dipermudahkan lagi. Jadi 7/8 tolak 3/8 sama dengan 1/2 setelah ia dipermudahkan. Lihat soalan seterusnya, berapakah beza 4/7 dengan 6/7? Jadi masih lagi penyebut yang sama. Lihat, penyebutnya masih sama. Jadi kita hanya perlu tolak pengangka iaitu 6 tolak 4. Ataupun jika menggunakan garis nombor 6 tolak 4 ataupun mengundur 4 kali. Jadi jawapannya 2/7. Kita tulis 2/7. 2/7 ini tidak boleh dipermudahkan kerana nombornya telah kecil dan tidak boleh dikecilkan lagi. Jadi jawapan 6/7 tolak 4/7 sama dengan 2/7. Baik, lihat contoh seterusnya. 1/2 tolak 1/4. Lihat, penyebutnya tidak sama. Jadi mari kita lihat carta pecahan. 1/2 itu 1/2 sama saiznya dengan 2/4. Jadi 1/2 ini ialah 2/4. Jika 2/4 boleh tolak 1/4 sebab penyebutnya sama. Jadi 2/4 tolak 1/4 jawapannya 1/4. 1/4 jika menurut pada carta pecahan. Soalan 5 pula, 1/4 tolak 1/8. Jika berpandukan carta pecahan, lihat 1/4 sama saiz dengan 2/8. Jadi bermaksud 1/4 ini ialah 2/8. 2/8 tolak 1/8. Jadi jawapannya 1/8. Boleh? Bagi soalan 6 pula, 5/6 tolak 1/3. Lihat, penyebutnya tidak sama. Jadi kita perlu samakan dahulu penyebut. Lihat di sini, bermaksud untuk samakan penyebut untuk memperolehi nombor 6 pada bahagian penyebut 1/3 ini, kita perlu darab 2. Jadi 3 darab 2 jawapannya 6. Jika bahagian penyebut darab 2, pengangka juga perlu darab 2. Jadi 1 darab 2 jawapannya 2. Okey, bila dah sama penyebut, barulah kita boleh tolak 5/6 tolak 2/6. 6 dah sama, jadi kita tolak 2 saja. 5 tolak 2, jawapannya 3. Jadi jawapannya ialah 3/6. 3/6 ni pula kita boleh permudahkan. Jadi kita bahagi 3. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. Jadi jawapan setelah dipermudahkan ialah 1/2. Kenapa kita tak bahagi 2? Sebab 3 tak boleh bahagi 2. Walaupun 6 boleh bahagi 2, tapi 3 tak boleh bahagi 2. Jadi untuk mempermudahkan, kita perlu bahagi dengan nombor yang kedua-duanya boleh dibahagikan.
Untuk soalan nombor 9 pula, contoh yang ditunjukkan di sini, 9 per 10 tolak berapa sama dengan 3 per 10. Lihat di sini, bahagian penyebut jawapan ini ialah 10. Bermaksud, penyebutnya tidak bertukar. Jadi, kita tulis dahulu penyebut. Kita tulis 10. Jadi, 9 tolak berapa dapat 3. Jadi, kita cuba kira dari 3, kita kira sampai 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa semua ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya 6. 9 per 10 tolak 6 per 10. Jawapannya 3 per 10. Untuk soalan 10 pula, berapa tolak 2 per 5 sama dengan 2 per 5? Lihat di sini penyebutnya sama. Jadi kita tulis dulu penyebut. Tulis per 5. Jadi kita selesaikan bahagian pengangkanya. Untuk mendapatkan jawapan di sini, tolak 2 sama dengan 2. Jadi kita perlu tambah 2 nombor ini. Perlu tambah 2 nombor ini. 2 tambah 2 jawapannya 4. Jadi cuba kita semak, betul tak? 4 per 5 tolak 2 per 5 sama dengan 2 per 5. 4 tolak 2 sama dengan 2. Baik, mari kita selesaikan soalan dalam buku aktiviti pada muka surat 61. Lihat, 6 per 7 tolak 4 per 7. Jadi, 6 bahagian pengangka itu telah dikeluarkan 4 daripada bahagian pengangka. Jadi, tinggal berapa? 2 per 7. Penyebutnya sama. Jadi, kita tulis 2 per 7. Baik, untuk soalan C, 3 per 4 tolak 1 per 4. Jadi, lihat penyebutnya sama. Jadi, kita hanya selesaikan bahagian pengangka. Baik, kita tulis dahulu bahagian penyebut yang 4. Jadi, kita selesaikan 3 tolak 1, jawapannya 2. Jadi, 3 per 4 tolak 1 per 4 ialah 2 per 4. Tetapi, lihat masih ada jawapan yang diperlukan di bahagian bawah. Bermaksud, kita perlu permudahkan. Untuk permudahkan, kita perlu bahagi. Permudahkan ni maksudnya kita kecilkan lagi jumlah itu. Jadi kita perlu bahagi. Kita cuba bahagi 2. Untuk pengangka kita bahagi 2. Untuk penyebut juga kita bahagi 2. 2 bahagi 2 jawapannya 1. 4 bahagi 2 jawapannya 2. Jadi setelah dipermudahkan jawapannya ialah 1 per 2. Begitu juga dengan soalan D dan soalan E. Awak perlu mendapatkan jawapan dan permudahkan ia. Seterusnya soalan kedua, isi petak kosong. Lihat di sini telah disediakan garis nombor. Jadi ia memudahkan anda untuk mengira. Lihat soalannya A, 4 per 5 tolak 2 per 5. Penyebutnya sama. Jadi kita hanya selesaikan bahagian pengangka. Kita tulis dulu bahagian penyebutnya 5. Dan bahagian pengangka 4 tolak 2. Lihat 4 tolak 2 jawapannya 2 per 5. Untuk soalan ketiga, kita perlu selesaikan A tolak 2 per 7 daripada 5 per 7. Jadi, kita perlu tulis begini. 5 per 7 tolak 2 per 7. Jawapannya berapa? Lihat, penyebutnya sama. Jadi, kita hanya perlu tolak 5 tolak 2. 5 tolak 2, jawapannya 3. Jadi, 3 per 7 adalah jawapan. Tolak pecahan, kemudian tulis jawapan dalam bentuk termudah. Bermaksud soalan A hingga F, kita perlu dapatkan jawapan dan tulis jawapan yang dalam bentuk termudah. Baik, mari kita selesaikan A dahulu. 4 per 9 tolak 1 per 3. Lihat, penyebutnya tidak sama, betul tak? Jadi, kalau penyebut tidak sama, kita perlu darab dahulu supaya 3 ini menjadi 9. Untuk menjadikan 3 itu menjadi 9, kita perlu darab 3. Darab 3. 3 darab 3, 9. Betul. Jadi, untuk penyebut darab 3, pengangka juga perlu darab 3. Jadi, 4 per 9 tolak, 1 darab 3, 3. 3 darab 3, 9. Jadi, 4 per 9 tolak 3 per 9. Jawapannya 1. 9 letakkan di bawah. Jadi 1 per 9. 1 per 9 ini tidak boleh dikecilkan lagi, tidak boleh dipermudahkan lagi. Jadi kita terus tulis jawapan 1 per 9. Baik, seterusnya cikgu ingin tunjukkan contoh soalan F. 4 per 5
tolak 3/10. Lihat jumlah penyebutnya tidak sama. Jadi kita untuk samakan kita perlu darab, betul tak? Jadi 5 lah kena darab untuk menjadikan ia 10. 5 darab 2 dapat 10 kan? Jadi untuk penyebut kita darab 2, untuk pengangka juga kita perlu darab 2. Jadi 4 darab 2 8/10 tolak 3/10. Jadi jawapannya 8 tolak 3, jawapannya 5/10. Dengan jawapan ini kita boleh permudahkan. Untuk permudahkan kita perlu bahagi. Kita nak bahagi berapa? Bahagi 1 dapat jawapan semula. Bahagi 2 tak boleh, 5 tak boleh bahagi 2. Bahagi 3 pun tak boleh, 5 tak boleh bahagi 3. Bahagi 4 pun tak boleh sebab 5 tak boleh bahagi 4. Bahagi 5, jadi bahagi 5 boleh. Kalau 5 bahagi 5, 10 juga kena bahagi 5. Jadi jawapannya 5 bahagi 5, jawapannya 1. 10 bahagi 5, jawapannya 2. Jadi setelah dipermudahkan, 5/10 setelah dipermudahkan mendapat jawapan 2. Baik, nampaknya sampai di sini sahaja untuk minggu ini. Cikgu harap awak dapat selesaikan semua soalan dalam buku aktiviti muka surat 61 dan 62. Di sini cikgu ada sediakan soalan bonus 1/2 tolak 3/10. Jadi bagaimana untuk kita selesaikan? Pastikan penyebutnya sama. Jika awak tahu jawapannya, seperti biasa tulis pada ruangan komen di bawah dalam perkataan. Okey, sehingga itu kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jaga diri baik-baik. Bye.